murid-murid, hari ini kita akan masuk bab 7, saliran. Apa yang kita akan belajar hari ini ialah 1. Kita akan membincangkan pandang darat fizikal di setiap peringkat aliran sungai. Kedua, kita akan mengenal pasti nama sungai dan tasik utama di atas peta Malaysia. Yang ketiga, kita akan membandingkan kepentingan sungai dan tasik utama di Malaysia. Pernahkah murid-murid fikir dari mana datangnya air sungai ini? Sebenarnya air mengalir melalui lura dan kawasan tadahan hujan di tanah tinggi ke kawasan tanah rendah, akhirnya masuk ke dalam tasik dan laut. Hutan ini berfungsi sebagai kawasan tadahan hujan, yaitu kawasan simpanan air hujan. Terdapat 3 peringkat aliran sungai, yaitu peringkat hulu, peringkat tengah, dan peringkat hilir. Biar kita lihat satu persatu. Pandang darat fizikal yang terdapat di peringkat hulu sungai ialah pertama sekali, lura berbentuk V. Okey, ini adalah lura berbentuk V dan bercerun curam di peringkat hulu sungai kerana cerunnya lebih curam, aliran air juga mengalir dengan lebih deras dan ini akan menyebabkan jeram dan air terjun terbentuk. Okey, ini adalah jeram dan air terjun, terbentuk lubang periuk akibat hakisan juga. Seterusnya di peringkat tengah sungai pula, lura yang terbentuk adalah berbentuk U. Okey, ini adalah lura berbentuk U, lebih lebar dan susur bukit berpancar dan terhakis serta berlakunya hakisan sungai dan likuan sungai. Ini adalah contoh air terjun dan juga jeram. Kawasan jeram biasanya dijadikan kawasan rekreasi. Gambar ini pula menunjukkan lubang periuk atau dipanggil lubuk sungai. Peringkat hilir sungai, lura semakin melebar dan cetek, aliran sungai pun perlahan dan berliku-liku, cerunnya lebih landai, dan di sini terbentuk tasik ladam, delta, dan tertambak. Pemendapan sungai juga berlaku di peringkat hilir sungai. Murid-murid boleh lihat sendiri proses pembentukan tasik ladam ini. Disebabkan oleh hakisan dan pemendapan yang berlaku, likuan sungai telah terbentuk. Seterusnya terbentuk pula likuan terpenggal dan akhir sekali pula terbentuk tasik ladam. Lihatlah gambar di sebelah ini. Ini adalah contoh gambar sebenar tasik ladam yang berlaku di peringkat hilir sungai. Gambar ini menunjukkan proses pembentukan delta. Delta ialah kawasan mendapan di muara sungai. Timbunan mendapan ini berlaku akibat aliran sungai yang semakin perlahan. Ini adalah gambar delta yang dilihat dari atas. Dan kawasan delta biasanya bertani aluvium yang sangat subur untuk penanaman padi. Murid-murid perlu ingat bentuk muka bumi atau pandang darat fizikal yang terdapat di peringkat hulu sungai, tengah sungai dan hilir sungai. Di peringkat hulu sungai, bentuk muka bumi yang terbentuk ialah air terjun, lubang periuk dan jeram. Di peringkat tengah sungai pula ialah susur bukit berpancar, tebing tinggi sungai dan likuan sungai. Di peringkat hilir sungai pula terdapat delta, tasik ladam dan tertambak sungai. Mari kita mengenali sungai dan tasik utama di Malaysia. Yang pertama ialah Sungai Benam. Sungai Benam adalah penting kerana ia merupakan sempadan semula jadi antara negeri Perak dan negeri Selangor. Kemudian, Sungai Pahang
Sungai Pahang ialah sungai yang paling panjang di semenanjung Malaysia, yaitu kira-kira 457 km. Sungai Endau pula mengalir dari Banjaran Tahan di negeri Pahang dan ia merupakan sempadan antara negeri Johor dan negeri Pahang. Kita lihat tasik pula. Tasik Kenyir ialah tasik buatan manusia yang terbesar di Asia Tenggara. Ia terletak di negeri Terengganu. Tasik Chini pula ialah tasik semula jadi yang terletak di daerah Pekan di negeri Pahang. Tasik Bera ialah tasik semula jadi yang terbesar di Malaysia. Ia terletak di negeri Pahang juga. Sekarang kita pergi ke Malaysia Timur pula, yaitu Sabah dan Sarawak. Sungai Rajang merupakan sungai yang terpanjang di Malaysia dan ia adalah kira-kira 563 km yang mengalir dari Banjaran Iran ke Laut Cina Selatan. Sungai Kinabatangan pula ialah sungai yang paling panjang di negeri Sabah yang mengalir dari kawasan pegunungan di barat daya Sabah ke Laut Sulu. Sungai Baram pula ialah sungai yang berpunca dari Banjaran Iran dan mengalir ke arah barat. Tasik yang paling penting di Sarawak yaitu tasik semula jadi yang dipanggil Loagan Bunut. Ia adalah tasik yang terbesar, tasik semula jadi yang terbesar di Sarawak. Mari kita lihat kepentingan sungai dan tasik di Malaysia. Yang pertama ialah penjanaan kuasa hidroelektrik. Sungai-sungai yang beraliran deras, empangan-empangan boleh dibina di sungai tersebut untuk menjana kuasa hidroelektrik. Contohnya ialah empangan Pelangus di Sarawak dan juga empangan Kenering di Perak. Kedua ialah sumber pengairan. Air sungai merupakan sumber pengairan untuk kawasan penanaman padi, terutamanya di negeri Kedah, dataran Kedah Perlis dan sebagainya. Ketiga ialah kegunaan domestik. Kawasan-kawasan di kawasan Sungai Pahang, Sungai Rajang, Sungai Kinabatangan, ramai penduduk di sekitar sungai ini menggunakan air sungai ini untuk kegunaan seharian. Okay? Sungai juga adalah penting sebagai sempadan semula jadi, contoh seperti Sungai Benam dan Sungai Endau yang telah diterangkan tadi. Sungai Golo adalah sempadan antarabangsa antara Malaysia dan Thailand. Kepentingan sungai yang seterusnya ialah sumber protein. Sungai membekalkan sumber ikan air tawar kepada penduduk, terutamanya di Sungai Kinabatangan, Sungai Endau dan sebagainya. Pengangkutan dan perhubungan juga merupakan kepentingan sungai. Beberapa batang sungai di Sabah dan Sarawak dijadikan jalan perhubungan antara kawasan pedalaman dan bandar. Dan terakhir ialah rekreasi dan pelancongan. Beberapa batang sungai di Malaysia berarus deras, cetek dan jernih serta sesuai dijadikan kawasan rekreasi. Contoh seperti Sungai Melaka yang terkenal dengan aktiviti rekreasi River Cruise. Untuk kepentingan tasik pula adalah lebih kurang sama dengan kepentingan sungai, yaitu penjanaan kuasa hidroelektrik, contoh Tasik Kenyir, dan kegunaan domestik, sumber protein, rekreasi dan pelancongan. Baik, sekian, terima kasih murid-murid. Jangan lupa like dan subscribe channel Cikgu Eng ya. Bye.